Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Madya Datuk Paduka Dr. Muhammad Rosli bin Saludin, Fellow Penyelidik Kanan Institut Alam dan Tamadun Melayu Atma UKM Bangi Selangor, merangkap tokoh warisan kebangsaan orang hidup. Tuan-tuan dan puan-puan, ramai yang tak faham sebenarnya. Jangan poning. Jangan poning. Tapi saya tak poning. Kalau tuan-tuan dan puan-puan poning, tuan-tuan dan puan tak lebih dongai. Saya boleh bercerita berdasarkan banyak baju. Saya sebagai seorang doktor falsafah, saya sebagai seorang pengkaji, saya sebagai seorang tokoh warisan kebangsaan orang hidup, ya, tuan-tuan dan puan-puan, saya sebagai seorang Profesor Madya. Jadi banyak, tuan-tuan dan puan-puan. Saya sebagai Ampek Mondo kadang-kadang, saya sebagai orang Semondo kadang-kadang. Jadi kita kena pandai di mana letak duduk kita, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, isu-isu dalam adat pepatih ni mudah yo. Tetapi kita tak mahu nak memahamkan betul-betul. Contoh, ya tuan-tuan dan puan-puan, kenapa pula hari ini Ibu Soko dilantik oleh bapa? Kenapa pula Ibu Soko dilantik oleh Tok Lembaga? Walhal Ibu Soko ni kedudukannya tinggi. Yang empunya adat itu adalah perempuan, dikendalikan oleh Ibu Soko. Jadi dia pula dilantik oleh bapa, dia pula dilantik oleh lembaga, dia pula yang dilantik oleh penghulu. Ini kita kena fikirkan. Dan kita kena tengok macam mana cara lantikkan itu. Kalau kita tengok bapa, ada ibu, ada bapa. Ibu Soko dan bapa tadi dan bapa tadi, dia berganding bahu. Ini yang kita kena faham. Sebab yang mempunyai adat itu adalah orang perempuan, yang menjalankan adat itu adalah orang lelaki. Bagai au dengan tobing, bagai isi dengan kuku, bagai irama dengan lagu, bagai mata hitam dengan mata putih. Macam tua deh, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan dipusingkan fakta ni, tuan-tuan dan puan. Kalau tak puas hati, kita boleh bahas lagi benda ni. Satu. Yang kedua, tabir langit, tabir lingkungan. Macam mana, tuan-tuan dan puan? Saya bila berkhabar pada cerita ni, ada orang mengatakan saya ni nak ubah adat. Walhal kita kena faham, adat yang sebenar-benar adat yang pertama, adat yang diadatkan, adat yang teradat, adat istiadat. Adat yang sebenar-benar adat adalah yang datang daripada Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, adat yang diadatkan pun sama. Sondiye adalah adat berseni hukum, hukum berseni syarat, syarat berseni kita semua. Adat yang ketiga, adat yang teradat, adalah adat yang dibina, didirikan oleh pemimpin adat. Kalau kita nak ubah suai, kena ada musyawarah dan muafakat. Ada osam yang komplek. Cara pakai baju, cara makan, cara berjalan, cara bergaul. Namun begitu, ampe-ampe adat ini kita rumuskan semua Toreh ialah Islam. Adat itu sendiri, budi dan akal itu sendiri tak boleh dipisahkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tabir langit, tabir lingkungan. Cerita apabila Datuk Pepatih nak nyemorang, ya, nak nyemorang naik kapal nak belayar ke tempat lain. Dan Datuk Temanggung pun sama. Datuk Temanggung lepeh kapal, Datuk Pepatih tak lopeh. Bila tak lopeh, malam tu mimpilah deh bahawa kena dilandihkan dengan perempuan bunting sulung. Disuruh anak yang bunting sulung tak mau, tapi anak buah yang mau. Bila dia duduk, kapal tu meloncek ke atas dan belayarlah Datuk Pepatih, ya, ke tanah-tanah yang lain, tanah rantau yang lain. Jadi anak buah tadi nak melahirkan anak ke tepi pantai. Bila nak melahirkan anak, ya, maka dilingkung dengan tabir lingkung. Tabir lingkung tu, tuan-tuan dan puan, bukan tabir yang cantik mantik itu dah.
Orang tak ada sikit, dibuat sikit, disambung. Jadi dia macam-macam tu. Dia macam-macam ada. Jenis-jenis kain di situ dilingkungkan. Lepas tu pula turun ambon. Maka dia buat tabela langit pun sama ya. Dicampur-campur berapa kain ada, dicantum-cantum. Buat tabiat. Maka lahirlah anak di situ. Diceritakan oleh Tambu Lama, itu dia Datuk Mahagalang. Datuk Mahagalang tu yang lahir. Jadi perut yang buncit itu menggambarkan tudung saji. Oleh sebab itu setiap program adat, majlis adat kita letak di tudung saji, di serambi sebelah hujung. Ada kepala kambing di situ. Ini belum cerita kepala kambing lagi. Apa pula siapa pipi apa, koning apa dan macam mana. Ini yang kita kena faham ya, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kemudian apa peranan orang Semono? Apa peranan Ompek Mondo? Semono dan Ompek Mondo ni bergandengan. Dalam sesuatu majlis, Ompek dia sebagai seorang Semondo, kalau kenduri itu dia kena tunggu orang Semondo dulu. Sebab yang menjalankan kojo tu orang Semondo. Dia mendapat titah dan arahan daripada Ompek Mondo. Dia saling bantu-membantu. Dan kalau bapa ataupun lembaga yang nak dikojankan, orang Semondo yang akan berpakat mencari kobau bukan dia mengeluarkan duit ringgit ni. Pakat-pakat antara satu dengan yang lain. Orang pilah kata tek yan antara satu dengan yang lain. Ibu Soko pula, tuan-tuan dan puan-puan, besar fungsi, besar kedudukannya. Kalau ngombang cincin tu berikan ke orang lain dulu. Ibu Soko ambil kalian. Kalau Ibu Soko ambil dulu, tak mau dia dah. Ibu Soko kono mematahkan perkara itu, tuan-tuan dan puan. Saya ulang balik, tuan-tuan dan puan. Siapa kata orang lelaki tak ada fungsi, tak ada peranan dalam tanah adat? Dia ada peranan. Kaum lelaki Ompek Mondo sebagai pembimbing, penjaga, yang kaum perempuan ini sebagai pewaris. Dia bergandengan tu. Ada hak dia, ada hak lelaki, ada hak perempuan. Jangan kata lelaki ini dipinggirkan. Kalau roto dalam tanah pesako itu buah dian misalnya, gugur banyak dijual, maka dia dibagi secara faraid. Laki-laki dapat lebih, perempuan kurang sikit. Kenapa lelaki dapat lebih? Contoh, andai kata adik-beradik perempuan lelaki yang meninggal ke misalnya, anak kocik-kocik tak ada orang bantu, itu tanggungjawab Ompek Mondo untuk bantu. Itu deh tuan-tuan dan perempuan. Jangan kobar bila dapat lebih ni bojok. Tuan-tuan dan perempuan. Bukan. Jadi tuan-tuan dan perempuan, adat pepatih ini satu hukum hakam yang cukup cantik, yang harus kita lihat yang tersirat. Jangan kita tengok yang tersurat saja. Tersurat dan tersirat saling bergandengan. Cubit paha kanan, paha kiri terasa. Cubit paha kiri, paha kanan terasa. Jangan dipersempit-sempitkan hal adat. Sebab adat ini adalah undang-undang, tata cara kehidupan yang harus kita fahami. Walaupun di zaman COVID ni, ada tata cara yang dalam adat pepatih yang boleh kita guna pakai. Kalau nak datang di rumah orang, sebelum nak naik ke atas, ada tompek basuh kaki, ada tembayan air, ada batu, ada limau nipis di situ untuk sanitizer di situ. Basuh, basuh, lap apa semua. Lepas tu pergi ke rumah tangga. Daripada rumah tangga baru naik ke atas. Jadi cukup cantik, tuan-tuan dan puan. Belum lagi kita tengok rumah adat. Rumah adat ini satu tompek pendidikan. Banyak ilmu di situ. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan kita poning-poning kepala tentang isu dalam adat pepatih ni. Dapat sikit dulu tuan-tuan dan puan faham, dan saya akan sambung lagi. Jangan lupa like dan share
serta subscribe Rajo Trombo Official. Sekian, terima kasih. Bye-bye.